Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Muhammad Faisal. Saya dari kelas Bahasa Melayu 2 dan ini merupakan tugasan ketiga bagi subjek Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Sebelum kita mulakan, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah subjek ini sendiri iaitu Puan Ruziah kerana banyak membantu dan banyak memberi tunjuk ajar daripada saya mula membuat assignment ini dan sehingga akhir saya buat. Okey. Pada hari ini kita akan membincangkan ataupun kita akan menerangkan lagi tentang bahasa Melayu moden, pra-merdeka dan pasca merdeka. Tugasan ini diberikan untuk saya mencari dua orang tokoh pada zaman pra-merdeka dan pasca merdeka. Isi kandungan bagi tugasan ini, yang pertama, saya akan membincangkan tentang pengenalan bahasa Melayu moden, pra-merdeka dan pasca merdeka. Yang kedua, saya akan memberitahu tentang usaha Richard Olaf Winstead dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dan yang terakhir, saya akan menerangkan berkenaan dengan usaha Awang Sarian dalam memartabatkan bahasa Melayu. Kita pergi ke paparan yang seterusnya. Pengenalan bahasa Melayu moden, pra-merdeka dan pasca merdeka. Penggunaan bahasa Melayu semakin berkembang mengikut peredaran zaman dan salah satu zamannya ialah zaman pra-merdeka. Pada zaman ini, pengukuhan bahasa Melayu semakin rancak dikukuhkan kedudukannya dalam alam Melayu. Zaman pra-merdeka merupakan zaman sebelum merdeka yang boleh dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu peringkat zaman sebelum kolonialisme dan zaman kolonialisme. Seterusnya kita lihat kepada pasca merdeka pula. Zaman pasca merdeka bermula selepas merdeka iaitu pada 31 Ogos 1957. Bahasa Melayu telah dijadikan bahasa kebangsaan melalui undang-undang yang terkandung dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Apa itu Perkara 152 Perlembagaan Malaysia? Bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu yang ditulis dalam apa jua tulisan sebagaimana diperuntukkan dalam undang-undang oleh Parlimen. Tiada siapa yang dilarang menggunakan bahasa rasmi ataupun mengajar dan belajar apa-apa bahasa lain. Perkara yang paling penting pada era ini ialah peranan yang dimainkan oleh Dewan Bahasa Pustaka sendiri iaitu DPB. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada usaha-usaha tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu. Dalam tugasan saya memilih tokoh Richard Olaf Winstead sebagai tokoh sebelum tokoh pra-merdeka. Di sini kita boleh lihat biodata tokoh pra-merdeka. Richard Olaf Winstead merupakan nama beliau dan beliau dilahirkan pada 2 Ogos 1878 di Oxford dan meninggal dunia pada 2 Jun 1966 di London. Beliau merupakan pakar pengkaji dari Timur Inggeris dan mentadbir koloni dengan kemahiran Malaya British. Seterusnya, beliau mendapat pendidikan di Magdalen College School dan New College di Oxford dan memperolehi Master of Art. Seterusnya pada 1902, dia menjadi kadet dalam Perkhidmatan Awam Persekutuan Tanah Melayu dan ditempatkan di negeri Perak di mana dia mempelajari bahasa dan budaya Melayu sendiri. Pada 1913, dia dilantik sebagai pegawai daerah di Kuala Perak dan pada 1916 iaitu 3 tahun selepas itu, dia menyertai Jabatan Pendidikan. Kemudian beliau menerima Doctor of Letters pada tahun 1920. Pada paparan yang seterusnya, saya akan menceritakan perkhidmatan beliau di Tanah Melayu. Beliau datang ke Tanah Melayu untuk menjadi nazir sekolah-sekolah di Perak pada awalnya, iaitu pada tahun 1902. Seterusnya, semasa dia berkhidmat, beliau mendalami pengetahuan tentang bahasa dan budaya Melayu. So dari situ kita lihat tokoh ini iaitu Winston sendiri, dia berminat untuk mengkaji bahasa ibunda kita iaitu bahasa Melayu. Seterusnya beliau dinaikkan pangkat
sebagai penolong pengarah dan seterusnya beliau dinaikkan pangkat sebagai penolong pengarah pelajaran pada tahun 1916. Di negeri-negeri Selat dan negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan akhir sekali pada tahun 1935, beliau bersara daripada perkhidmatan kerajaan di tanah Melayu dan pulang semula ke tanah air beliau, iaitu di London. Okey, pada paparan yang seterusnya kita boleh lihat saya telah membuat ataupun menyenaraikan sumbangan Richard Olaf Winston terhadap bahasa Melayu. Ini merupakan dalam bidang bahasa. Richard Olaf Winston merupakan pegawai Inggeris yang berusaha melakukan penyelidikan tentang bahasa dan kesusastraan Melayu. Seterusnya, beliau menghasilkan 2 buah kamus yang dianggap oleh beberapa orang sarjana. Seterusnya, kamus tersebut ialah A Practical Modern Malay English Dictionary pada tahun 1952 dan An Unabridged English Dictionary pada tahun 1958. Selain dari 2 buah kamus itu, beliau menghasilkan kamus yang berjudul Dictionary of Colloquial Malay. Selain bidang perkamusan, beliau menyusun tata bahasa Melayu berdasarkan 2 buah buku, iaitu buku Sejarah Melayu dan Hikayat Abdullah. Berdasarkan buku tersebut, beliau menghasilkan karya tata bahasa yang berjudul Malay Grammar yang diterbitkan pada 1914 sendiri. Okey, seterusnya kita pergi ke sumbangan beliau terhadap bahasa Melayu di dalam bidang pendidikan pula. Semasa menjadi penolong pengarah pelajaran, beliau ditugaskan meneliti dan membuat kajian selidik tentang pendidikan vernakular. Beliau juga membuat laporan yang mengemukakan cadangan tentang bidang pelajaran. So dari situ kita nampak beliau sangat minat dalam bahasa Melayu sehingga dia buat penyelidikan ataupun dia selidik betul-betul tentang bahasa Melayu kita. Akhirnya Maktab Perguruan Sultan Idris di Tanjung Maling ditubuhkan pada 1922. Selepas beliau terlibat dalam soal-soal pendidikan, beliau kemudiannya menghasilkan 2 buah buku tentang pendidikan. Buku tersebut ialah Education in Malay pada tahun 1923 dan The Educational System in Malaya pada tahun 1931. Seterusnya kita pergi tokoh yang kedua, iaitu tokoh pada pasca merdeka pula, iaitu selepas kemerdekaan. Saya memilih Datuk Awang Sarian sebagai tokoh pasca merdeka. Nama penuh beliau ialah Profesor Datuk Seri Dr. Haji Awang bin Sarian. Beliau lahir di Pontian, Johor pada 20 Oktober 1953. Pendidikan tertinggi yang diperolehi oleh beliau ialah di Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu Ijazah Sarjana Muda Persuratan dengan kepujian dan diploma pendidikan. Dan di Universiti Malaya pula Ijazah Sarjana Sastra dalam bidang linguistik dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang falsafah pendidikan bahasa. Kini ia memegang jawatan sebagai Profesor Linguistik dan perancangan bahasa di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi di Universiti Putra Malaysia. Tulisannya meliputi puluhan buku ilmiah, buku umum dan kamus, ratusan makalah ilmiah dan umum dalam pelbagai jurnal, majalah, akhbar dan lebih 1000 kertas kerja seminar di dalam dan di luar negara, iaitu di Belanda dan negara-negara lain. Di peringkat negara, ia pernah menjadi anggota Jawatan Kuasa Tetap Bahasa Melayu, iaitu badan tertinggi bahasa yang dilantik oleh Menteri Pendidikan sendiri. Dari situ kita lihat beliau merupakan tokoh yang sangat berpengalaman dalam bidang bahasa Melayu. Sejak tahun 2000, ia menjadi Presiden Persatuan Linguistik Malaysia dan aktif dalam gerakan perjuangan bahasa. Seterusnya kita lihat apakah sumbangan Awang Sarian ini terhadap bahasa Melayu sendiri.
Yang pertama, beliau banyak memberi peluang melaksanakan idealismenya dalam perjuangan mendaulatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Beliau menggerakkan upaya pengembangan bahasa kebangsaan melalui slogan gerak gempur bahasa di satu sisi, slogan dakwah bahasa di sisi lain. Perjuangannya dalam aspek korpus bahasa tertumpu pada penggunaan bahasa yang teratur dan berkesan, iaitu yang berasaskan sistem bahasa. Seterusnya, dalam hal penggunaan bahasa rasmi, beliau amat kuat menekankan bentuk bahasa yang baku di dalam percakapan. Sebagai contoh, dia menggunakan bahasa baku dalam setiap perbualan ataupun di dalam majlis-majlis rasmi seperti persidangan ataupun perhimpunan. Selain itu, dia memperbaiki dalam aspek ejaan, peristilahan, pemilihan kata, sebutan dan tata bahasa ataupun laras bahasa. Dalam bidang tata bahasa pula, buku dan makalah dihasilkan oleh beliau sendiri mendapat perhatian masyarakat, khususnya pendidik ataupun pelajar, melalui cara penyampaiannya yang mudah dan jelas. Apa yang boleh saya kata, beliau seorang yang sangat fasih dalam berbahasa Melayu, dan apabila dia menyampaikan sesuatu pesanan ataupun dia mengajar seseorang, dia menggunakan kata-kata yang mudah difahami dan jelas. Ciri-ciri ini boleh digunakan oleh pendidik ataupun oleh pelajar-pelajar IPG di dalam mengajar sesebuah kelas. Kesannya murid-murid akan lebih senang faham ataupun mudah menerima maklumat yang diberikan oleh guru sendiri. Oleh itu adalah salah satu sebab saya memilih Awang Sarian menjadi tokoh selepas kemerdekaan, kerana beliau sangat mahir di dalam bahasa Melayu dan beliau merupakan ahli bahasa Melayu lah, senang cerita. Seterusnya dan yang terakhir, beliau sering memberikan pandangan terhadap isu-isu semasa untuk membantu menjelaskan atau menyelesaikan seperti isu penggunaan kata kecapaian dalam slogan Hari Kebangsaan pada tahun 1996, isu bahasa rojak dalam drama, dalam media sosial dan pentadbiran, isu selanga dalam bahasa perhubungan melalui internet dan isu bahasa rojak juga dikemukakan oleh beliau. Dari situ kita lihat beliau merupakan ahli bahasa yang tidak mahu bahasa Melayu sendiri jatuh ataupun gugur penggunaan istilah yang awalnya. Dari situ kita lihat Awang Sarian ini merupakan ahli pengkaji bahasa yang sayang akan bahasa. Oleh itu saya tekankan kepada semua yang melihat video ini supaya kita bolehlah sama-sama mengambil iktibar daripada video yang saya berikan ini untuk memartabatkan bahasa Melayu kita yang semakin lenyap di telan zaman. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi melihat video ini dan sama-sama kita belajar dengan lebih dalam lagi tentang subjek yang begitu menarik ini, iaitu subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu, supaya kita lebih minat ataupun mengambil tumpuan berkenaan dengan bahasa ibunda kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Oleh itu, berakhirlah sudah perbincangan ataupun penjelasan saya, dan ini merupakan tugasan yang terakhir bagi subjek ini. Akhir kalam, saya ingin memohon maaf jika penerangan saya kurang jelas ataupun banyak kekurangannya. Saya meminta semua orang mengambil iktibar ataupun dan berterima kasih kerana sudi melihat video ini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar semua.